cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Nampak ramai sikit pada musim cuti sekolah ni. Mudah-mudahan kita semua di dalam perlindungan, penjagaan, kurniaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kesemua kita tahu bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan itu adalah dicatat oleh malaikat. Cumanya kadang-kadang kita rasa macam tak berat sangat. Sama ada amalan yang, perbuatan yang kita buat itu buruk ataupun ianya menzalimi orang lain ataupun menzalimi diri kita sendiri, kita tahu ia dicatat, tetapi kadang-kadang kita tak rasa berat sangat, sebab kita rasa yang catat tu macam pengawas, kan? Yang catat amalan kita tu macam pengawas je. Bos tak tengok amalan kita sehinggalah nanti pada hari kiamat kita rasa macam tu lah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ataupun amalan-amalan yang kita lakukan ini setiap hari diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 kali. Apa yang kita buat pada siang diangkat sekali, apa yang kita buat pada malam diangkat sekali. Jadi amalan-amalan kita itu setiap hari dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita diangkat ini ada 3 kali dalam setahun. Ataupun bentuk amalan ataupun amalan kita diangkat sepanjang hidup kita ini ada 4 bentuk. Yang pertama adalah setiap hari. Dalam hadis Nabi SAW dia sebut, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergeler-geler malaikat malam dan malaikat siang untuk kamu ini. Yang tulis amalan kita ni ada 2 shift, iaitu malaikat yang jaga belah malam dan jaga belah siang. Wa yajtami'una fi salati subuh, dan mereka itu berhimpun pada waktu solat subuh. Yakni yang bermalam dengan kita tadi ada kat solat subuh, dan yang akan tukar shift tu akan berhimpun pada waktu solat subuh. Wa salatal asr, dan yang siang pula akan berhimpun pada waktu asar. Yang shift siang tadi yang nak ganti malam ni akan berkumpul pada waktu solat asar. Thumma ya'rujul ladzi nabatu fikum, kemudian yang dah bermalam dengan engkau tadi akan bawa naik apa yang kita buat, amalan yang kita buat itu. Wa yas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim, dia akan bawa naik amalan kita, dan kemudian Allah akan terus tanya kepada malaikat itu, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah memang dah tahu dah apa yang kita buat, kan? Sepanjang tu dia, tapi dia nak tanya je lah. Itu mungkin nak menunjukkan penekanan terhadap apa yang malaikat dia buat, supaya nampak lagi apa yang berlaku di langit. Allah akan tanya kepada para malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau tinggalkan hamba aku tadi tu. Kau naik ni, yang kau tinggalkan tadi tu, macam mana keadaan dia? Fayaqulun, lalu malaikat-malaikat yang mencatat ini akan kata, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan dia dalam keadaan dia sedang bersolat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datang kepada mereka tadi sedangkan mereka dalam keadaan salat. Jadi ini adalah bentuk-bentuk ataupun waktu-waktu amalan kita diangkat. Jadi ini juga memberi penekanan bahawa waktu salat subuh malaikat
akan last sebelum dia berjumpa dengan Allah SWT, dia bertemu pada solat subuh. Jadi menjaga solat subuh dan juga solat asar. Allah SWT sebut hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah solat kamu was salatil wusta, terutamanya solat wusta, solat yang di tengah-tengah. Solat apa tu? Para ulama mentafsirkan ayat ni. Apa solat wusta tengah-tengah? Apa yang tengah-tengah tuan-tuan? Asar kan? Subuh, zuhur, asar tengah-tengah. Maghrib dan juga isyak, yang itu penekanan kan. Baik. Bentuk kedua amalan kita diangkat adalah dipanggil usbu'i, usbu'i, iaitu dalam bentuk mingguan. Jadi kesimpulan tadi sehari dibawa naik, kesimpulan seminggu juga dibawa naik kepada Allah SWT, tapi dalam seminggu tu 2 kali para malaikat akan bawa naik amalan kita kepada Allah SWT, iaitu pada hari, cuba teka hari apa? Hari Isnin dan Khamis. Tu'radul a'malu, dalam hadis Nabi SAW disebut tu'radul a'malu 'ala Allah yaumal itsnaini wal khamis. Dibentangkan amalan-amalan selama seminggu kita itu pada hari Isnin dan juga Khamis. Fa uhibbu ay yu'rada 'amali wa ana sha'im. Dan aku suka apabila dibentangkan amalan aku itu tadi, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi sebab tu antara sunnah Nabi SAW adalah berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Jadi kita berada pada keadaan yang paling baik, betul. Kebanyakan kita, mungkin majoriti kita, bila dalam setahun tu kita paling baik? Waktu bulan Ramadan, sebab kita puasa kan. Jadi Nabi SAW suka apabila diangkat kepada Allah Ta'ala itu dalam keadaan dia yang paling bersih, suci dia. Apabila puasa ni dia tak makan, bila tak makan tu dia tak fikir sangat dunia-dunia, dia banyak nak ibadat. Sebab tu apabila bulan-bulan biasa ni tuan-tuan, tertinggal solat fardu pun kita tak rasa apa kan, bulan biasa sebab kita hidup senang. Tapi bila bulan Ramadan tertinggal solat sunat pun kita rasa Allah tak dapat solat sunat kan, kita rasa macam berat. Solat tarawih pun kita kejar kan. Jadi itulah kelebihan orang yang berpuasa tuan-tuan. Baik, bentuk yang ketiga, dalam setahun amalan kita, kesimpulan amalan kita diangkat sekali. Agak-agak bila tuan-tuan? Dalam setahun diangkat amalan kita sekali. Pada bulan apa? Bulan Syaban, yang mana kita berada padanya sekarang. Ada sebahagian yang kata diangkat pada malam nisfu Syaban, tapi itu qila wa qala, orang katalah kan, sebab sebenarnya tak ada pun. Dan sebahagian berpendapat di hujung bulan Syaban. Jadi tak ada apa-apa dalil berkaitan perkara ni, tetapi ada waktu di dalam bulan Syaban ini diangkat amalan kita untuk setahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam arak tasumu syahrun min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak melihat engkau ini berpuasa banyak pada bulan-bulan lain selain daripada bulan Sya'ban. Lalu Nabi bagi tahu, Nabi bagi tahu kenapa Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Daripada hadis ni kita tahu Nabi SAW berpuasa banyak pada bulan Sya'ban. Bulan-bulan haram pun Nabi banyak puasa, tapi Nabi tak pernah berpuasa yang paling banyak. Nabi tak pernah puasa penuh Sya'ban, tak pernah. Tetapi Nabi hanya berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Tetapi apabila bulan-bulan lain tu, tidak ada bulan yang lebih banyak Nabi berpuasa melainkan bulan Sya'ban. Nabi sebut zalika syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah suatu bulan yang manusia sering lupa kerana dia berada di antara Rejab dan juga Ramadan. Rejab memang kesemua orang Arab memang besarkan bulan Rejab, dan kita pun besarkan bulan Rejab sebab dia termasuk di dalam bulan-bulan haram, bulan yang Allah Ta'ala hormat, muliakan. Diharamkan berperang, diharamkan tumpah darah, diharam buat kezaliman kan. Kita besarkan bulan tu, kita banyak beribadah, kita banyak berpuasa, apatah lagi bulan Ramadan.
Tetapi di tengah-tengah di antara 2 bulan ini ada satu bulan yang kita sering lupa padanya, iaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah rabbil alamin, dan dia adalah suatu bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Allah, Tuhan sekalian manusia. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka apabila diangkat je, waktu diangkat je amalan aku itu, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi itu adalah bentuk-bentuk amalan kita ataupun jenis-jenis amalan yang diangkat oleh Allah SWT pada waktu-waktunya. Dan kita sekali lagi diangkat amalan terakhir sekali apabila kita mati. So, waktu itu ditutup buku dan dibawa naik kepada Allah SWT. Itulah amalan kita yang terakhir. Jadi perbanyakkan saya menggesa, maksudnya mengajaklah tuan-tuan, walaupun saya pun tak adalah banyak sangat amalan, jadi ajak juga tuan-tuan untuk kita sama-sama beramal pada bulan Sya'ban ni tuan-tuan. Baik. Cumanya ada satu benda lah, iaitu malam nisfu Sya'ban kan. Banyak-banyaklah. Kadang-kadang kalau kita jumpa banyak sangat ada kelebihan-kelebihan, jadi kita kena cek dululah. Hadis ada satu je pasal nisfu Sya'ban ni, satu je yang bukan taraf dia sahih pun, dia hasan je lah, yang dianggap baik. Sebahagian mendhaifkan hadis ni. Iaitu satu je, iaitu hadis Nabi SAW bagi tahu, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala melihat, memerhatikan hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahid. Lalu Allah Ta'ala ampunkan semua sekali makhluk dia kecuali 2, iaitu orang yang melakukan syirik, yang ini dia menyekutukan Allah. Dalam keadaan malam nisfu Sya'ban itu dia dalam keadaan masih lagi mensyirikkan Allah, Allah Ta'ala tak ampunkan dia. Yang lain diampunkan. Au musyahid, ataupun orang yang sedang bermusuh, dia bermusuh, itu Allah Ta'ala tak ampunkan. Jadi hadis ni dinilai hasan oleh Al-Albani lah. Selain daripada tu, hadisnya mungkin dhaif ataupun palsu lah. Jadi tuan-tuan, tidak ada amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Kita beramal seperti biasa, kita bacalah Al-Quran. Setiap malam Allah SWT mengampunkan hambanya. Setiap malam 1/3 akhir malam Allah Ta'ala ampunkan hambanya. Termasuklah malam nisfu Sya'ban ni. Baik. Jadi itu sedikit mukadimah berkenaan bulan yang kita berada padanya, iaitu bulan Sya'ban. Dan sama-sama juga kita tuan-tuan, jangan kita lupa dengan saudara-saudara kita yang berada di Filastin. Hari ini dah masuk kepada hari 133. Mereka sedang dibantai selama 133 hari kan, ataupun lebih kurang 4 bulan setengah. Lama dibantai tuan-tuan. Jadi kita berpuasa tak makan sebulan pun tak larat. Dia orang 4 bulan setengah. Bukan sahaja tak makan, siang tak makan, juga malam tak makan. Makanlah apa yang ada, Dan di akhir hari itu kita rasa dah gembira dah apabila mahkamah antarabangsa ICJ kan mengesahkan bahawa Israel telah bersalah, dan maknanya dia sepatutnya hentikan bunuh orang, tapi dia kekal bunuh orang sampai hari ini. Kita ingat kita dah happy dah. Rupanya selain dia teruskan serangan, dia juga ajak kawan-kawan dia, sekutu-sekutu dia untuk berhenti bagi bantuan kepada Palestin melalui UNRWA. Itu biasanya orang akan, negara-negara ni ada sumbangan dia kepada UNRWA ni ambil duit bagi makan kepada orang Palestin. Bukan sahaja dia serang, tetapi dia tarik juga makanan. Jadi teruklah saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan ke semua mereka syurga, hidup yang lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hari ni kita nak sambunglah kuliah kita tuan-tuan. Minggu lepas tak ada, sebab bukan 2 minggu lepas tak ada sebab kereta rosak. On the way datang sini kereta rosak, jadi tak boleh datang. Okey, jadi kita sambung kita punya kuliah berkenaan dengan yang ni, ada nampak? Okey, jadi kita dah sampai pada tajuk. Kalau last kali kita punya tajuk adalah
Apa tajuk tu tuan? Lama. Okey. Doa atau doa sebelum ni adalah doa menziarahi orang yang sakit. Ingat tak tuan-tuan apa doa ziarah orang sakit? Nabi sebut tahur insya-Allah. La ba'sa tahur insya-Allah. Lepas tu kita sebut juga selepas daripada tajuk tu kita sebut tentang kelebihan orang yang menziarahi orang yang sakit. Kelebihan ziarah dia, Nabi SAW sebut dia berjalan di dalam satu taman syurga. Yang ni sama ada pahala dia seperti buah-buahan yang sedang dituai di syurga itu, sebab Nabi sebut khirafah kan? Waktu syurga itu banyak buah kan, dituai musim-musim tuaian. Jadi mungkin pahala dia banyak tu, ataupun dia itu sedang menuju syurga. Orang yang menziarahi orang yang sakit. Baik, hari ini kita nak masuk kepada tajuk yang baru, iaitu doaul marid alladhi ya'isa min hayatih. Ini tajuk dia. Doa orang yang sakit, al-marid maknanya orang yang sakit yang ya'isa, putus asa daripada kehidupannya. Baik, bukan itu maksud dia tuan-tuan. Maksud dekat sini adalah, tajuk ni maksud dia adalah doa orang yang sakit yang rasa tak ada harapan lagi. Apabila dah sakit, dah tak ada harapan lagi, apa yang patut orang ni baca? Yang ni kalau kita tak biasa baca, waktu kita dah sakit sangat kita tak ingat tuan-tuan. Jadi kita kena start daripada hari ni, apa benda aku nak baca kalau kita dah sakit sangat nak mati kan. Jadi kita nak tengok dulu hadis dia. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, muttafaqun ala sihhatihi. Yani sahih. Imam Bukhari kata sahih, Imam Muslim pun kata sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Aku mendengar Nabi SAW berkata dalam keadaan Nabi itu bersandar kepada aku. Nabi tengah sandar dengan Aisyah ni, yang ini Nabi di akhir hayat dia. Di akhir hayat dia dalam keadaan bersandar kepada Aisyah. Aisyah kata dia dengar Nabi sebut apa dia tuan-tuan? Ni doa dia. Allahumma ghafirli warhamni, ya Allah ighfirli. Apa maksud dia tuan-tuan? Ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Dalam bahasa Arab perkataan ighfirli, Allahumma ghafirli, ighfir tu ghafar, perkataan ghafar maksud dia tutup aku ni, kesalahan aku ni ya Allah kau tutuplah. Dan juga maksud yang kedua adalah pelihara daripada akibat kesalahan itu. Jadi ghafar maksud dia tutup dan pelihara. Seperti mana kita sebut dulu, setiap kesalahan kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita minta ya Allah kau tutup kesalahan aku ini dan kau pelihara daripada akibat dosa yang aku buat itu. Kita minta kepada Allah, Allahumma ghafirli, ya Allah ighfirli, ampunkan aku. Kita buat kesimpulan macam maksud dia, ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku, warhamni, dan sayangilah aku, sayanglah ke aku ni. Jadi ini adalah tuan-tuan, dalam hidup kita ni, daripada kita mula hidup sampai kita mati, apa yang kita perlukan kepada Allah dua benda, iaitu ya Allah ampun aku. Apabila kita dah diampunkan Allah, dan kemudian apabila kita dah tak ada apa-apa, kita umpama budak yang bersih, Allah akan sayang kita. Irhamni, maknanya ini menunjukkan kita ini adalah hamba yang taat. Ya Allah sayang aku. Bila Allah Ta'ala sayang, apa yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita? Syurga, itu sahaja. Allah maghfirli warhamni. Tetapi kalau dia nak mati sangat, dan nak di hujung hayat tu, Nabi SAW tambah satu lagi. Nabi tambah satu lagi, iaitu yang ni, wa alhiqni birrafiqil a'la. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan sampaikan aku dengan ar-rafiq, teman, al-a'la yang paling tinggi, dan sampaikan aku dengan teman yang paling tinggi. Baik, jadi apa maksud Nabi SAW sampaikan aku dengan teman yang tinggi? Okey, nombor satu, siapa teman ni?
perbahasan kita adalah pada perkataan teman ni. Ar-rafiq maksud dia teman rapat, teman. Siapa teman ni? Para syurah hadis berbeza pendapat. Sahabat dulu diriwayat je, bila datang kemudian orang kemudian datang, Ar-rafiq ni siapa? Teman ni siapa? Kan? Lalu di kalangan mereka mengatakan maksud dia adalah malaikat. Malaikat yang tinggi, yang paling tinggi itu. Ya Allah bagi sampaikan aku dengan malaikat yang tinggi. Ada juga yang berpendapat Ar-rafiq dekat sini maksud dia syurga. Bimakna yurtafaqu biha, yakni syurga. Ya Allah sampaikan aku ke syurga. Dan ada juga yang berpendapat bahawa Ar-rafiq ini maksud dia Allah itu. Allah. Yakni Allah adalah teman yang paling tinggi. Cuma pendapat ini yang yang menolak pendapat ini, iaitu Al-Azhari di dalam kitab Tahzibul Lughah, dia kata dia tolak sebab dia kata tidak ada nama Allah Ar-rafiq. Ar-rafiq tak ada, tapi dalam hadis ada. Dalam hadis Nabi SAW, innallaha huwar rafiq yuhibbur rifq. Nabi sebut sesungguhnya Allah itu adalah ar-rafiq dan dia suka ar-rifq. Yang ni lembut, berlembut. Ar-rafiq kat sini teman yang rapat, yang lembut macam tu. Jadi ada 3 pendapat, tetapi majoriti berpendapat bahawa maksud ar-rafiq di sini adalah Nabi, para syuhada, para siddiq dan juga salihin. Majoriti berpendapat ini. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak tahu kenapa disebut Ar-rafiq ini, ulama ni kata adalah maksud yang macam ni. Okey. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasul. Sesiapa yang mentaati Allah dan juga Rasul, faulaika, maka mereka itu ma'allazina, bersama mereka yang an'amallahu alaihim, Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang membenarkan. Siddiq maknanya orang-orang yang membenarkan. Kalau pada zaman sahabat dulu, mereka adalah as-siddiq, semua sekali as-siddiq. Tetapi yang paling as-siddiq adalah Abu Bakar. Hari ini siapa as-siddiq, tuan-tuan? Kita boleh katakan orang yang masuk Islam. Dia asalnya agama lain, tetapi apabila dia dengar je Islam ni, betul Islam ni, kan? Tidak ada alasan lain nak menunjukkan dunia ini ada, melainkan mesti ada yang menciptanya, iaitu Allah, satu sahaja. Jadi apabila mereka itu benarkan Islam, mereka juga termasuk di kalangan as-siddiq. As-siddiq. Okey, jadi siapa dia? An-nabiyyin was-siddiqin, orang yang membenarkan Islam ini, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baiklah mereka itu sebagai teman. Jadi maksud Nabi dan sampaikan aku dengan ar-rafiq di sini adalah di kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, orang syuhada dan juga orang soleh. Okey. Baik. Jadi kat sini tuan-tuan, kita boleh faham juga satu benda, iaitu Nabi SAW apabila dia rasa sakit ni, rasa tak boleh baik dah ni kan, jadi dia rasa ni memang di ujung hayat lah, dia tak minta dengan Allah Ta'ala untuk duduk kekal di dunia, tetapi dia pilih untuk bersama golongan-golongan yang terdahulu, orang yang telah mendahuluinya. Aisyah juga riwayat, tuan-tuan, di dalam hadis, seorang nabi itu annahu la yamutan nabiyyun hatta yukhayyira baina ad-dunya wal akhirah. Kat sini hadis dia, tuan-tuan boleh tengok juga. Mana hadisnya? Ni hadisnya ni. An Aisyah, daripada sini. Tak apalah kalau tuan-tuan boleh nampak, okeylah. Nak besar ni. Okey, daripada Aisyah, dia kata aku mendengar bahawa tidak akan mati seseorang nabi itu sehingga diberi pilihan, yukhayyar bainad dunya, di antara dunia dan akhirat. Maknanya apabila seseorang nabi itu mahu dicabut je nyawa, malaikat akan tanya, engkau nak kekal lagi ke, engkau nak aku cabut nyawa kau? Nabi diberi pilihan, kita tak diberi pilihan, Nabi sahaja. Okey.
Okey, lalu Aisyah kata fasami'tu an-nabiyya, lalu aku dengar Nabi SAW dalam keadaan di dalam sakitnya yang dia akan mati padanya itu, wa akhadathu buhah, dan dia bercakap tu pun dalam keadaan serak-serak, yaqulu ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi sebut juga dalam tu, Nabi sebut ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'. Nabi Aisyah tak tahu, tak dengarlah pilihan tu, tetapi dia dengar Nabi sebut bersama mereka-mereka yang nabi-nabi yang terdahulu, syuhada, salihin, siddiqin, dan kesemua itu. Lalu apabila Aisyah dengar perkataan itu, fazanantuhu khuyyira hina izin, dan aku rasa benar-benar ketika itu dia diberi pilihan. Nabi dia dah dengar dulu Nabi cakap seorang Nabi takkan mati melainkan dia beri pilihan. Waktu Nabi nak mati tu, dia dengar Nabi sebut bersama orang-orang yang, lalu dia tahu Nabi tengah diberi pilihan. Tuan-tuan. Okey, jadi itu adalah maksud daripada doa yang kita nak pelajari, iaitu Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini waktu sakit, tapi sakit tak boleh nak hafal. Waktu sihat hafal, waktu sakit boleh ingat, tuan-tuan. Jadi sebab itu jadi para nabi, tuan-tuan, para nabi, kalau kita rasa ada orang yang susah, bala dalam hidup dia, kita kena tahu satu benda, manusia yang paling dahsyat balanya adalah para nabi. Nabi SAW sebut dalam hadis asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling teruk kena bala kepada Allah SWT adalah al-anbiya. Jadi kalau misalnya kita tengok orang tu, ya Allah teruknya dia mati, kan? Tak, kan? Dia tidak lebih teruk daripada Nabi SAW. Manusia yang paling teruk bala itu adalah ujian. Allah Ta'ala uji dia. Nabi adalah manusia yang paling teruk diuji oleh Allah SWT. Kemudian summa salihun, kemudian Nabi kata kemudian orang-orang yang saleh, summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang dicontohi, kemudian yang dicontohi. Itu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Baik, jadi kesimpulan, tuan-tuan, daripada doa ini, kita kena memperbanyakkan doa, terutamanya apabila kita sakit. An-Nawawi juga menulis, Al-Imam An-Nawawi kata kita ni apabila kita sakit, kita lebih banyakkan lagi doa, kita lebih banyakkan lagi zikir, kita lebih banyakkan lagi membaca Al-Quran. Dan dibenci waktu itu apabila kita ini membuat benda-benda yang makruh, yang dibenci. Kita cakap benda-benda kesat. Betul kita sakit, memang kita sakit, semua orang pernah sakit, jadi kita tahu waktu kita sakit macam mana, tetapi ini menjadi pengajaran, waktu kita sakit kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu lagi kot, tuan-tuan, sempat ke kan? Ada dalam 10 minit yang boleh kot. Okey, hadis yang seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni siapa, tuan-tuan, tadi? Isteri Nabi. Anak siapa Aisyah ni? Anak Abu Bakar, Abu Bakr ini Siddiq. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqulu, bahawa dia berkata, Aisyah ceritakan, inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak ke atas aku ini, yang paling hebatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ataupun wafat di rumah aku. Jadi Nabi ada banyak rumah lah, maknanya rumah di mana dia duduk dengan Aisyah, di situ yang dia wafat. Lepas tu apa lagi kelebihan yang pada Aisyah ni? Wa fi yaumi, pada hari aku, yakni hari giliran Aisyah. Nabi ada isteri-isteri yang lain, tetapi pada hari giliran Aisyah itulah Nabi wafat. Wa baina sahri, dan di antara banyak pula.
wa baina sahri wa nahri, dan di antara dada aku dan juga tengkuk aku. Nabi ini, kepala Nabi berada di antara dada dan juga tengkuk gitu. Maknanya macam kat sinilah tuan-tuan, tengkuk dan juga dada ni di situ. Nabi, kepala Nabi di situ. Okey, apa lagi nikmat Allah Taala bagi kepada Aisyah ni? Wa annallaha jama'a baina riqi wa riqahu 'inda mautih. Dan Allah Taala mencampurkan di antara air liur aku dan air liurnya, iaitu air liur Nabi, 'inda mautih, ketika mana Nabi SAW mati ataupun wafat. Okey, yang ni kita cerita kenapa bercampur air liur ni kejap lagi. Kejap lagi kita faham. Okey, waktu Rasulullah SAW nak wafat tu, Aisyah pun cerita, dakhala alayya Abdurrahman, masuk kepada aku Abdurrahman. Siapa pula Abdurrahman ni? Abdurrahman adalah mungkin adik atau abang Aisyah, tak pasti kan, sebab Arab dia panggil akhun je. Akhun ni maksud dia macam sama ada dia brother ataupun dia macam brother. Akhun means brother, kan? Brother. Jadi brother kita tak tahu younger brother ke older brother, kita tak tahu. Akhun, kan? Jadi Abdurrahman mungkin abang atau adik Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar ni anak dia 3 orang. 3 lelaki, 3 perempuan. Dengan isteri pertama ada 2 orang, dan Aisyah ni isteri yang kedua, daripada Ruman, nama dia Ruman. 2 orang lahir daripada Ruman, Aisyah dan juga Abdurrahman. Jadi ini macam abang atau adik dia lah. Jadi waktu Rasulullah SAW nak wafat tu, masuk kepada aku Abdurrahman, yang ni Abdurrahman masuk berjumpa Nabi waktu dalam tu. Wa biyadihi siwak, dan di tangannya ada siwak. Siwak apa dia tuan-tuan? Kayu tu lah, kayu siwak tu. Kayu tu daripada kayu arak, nama dia arak, kayu arak. Lepas tu dipotong depan tu supaya boleh jadi, sebab dia macam liat sikit kan, supaya boleh gosok. Itu gosok gigi lah. Dan di tangan Abdurrahman tadi ada siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan aku ini yang sedang bersandar dengan Rasulullah. Faraaituhu, lalu aku melihatnya, iaitu aku melihat Nabi. Apabila Abdurrahman bawa masuk siwak tu, aku melihatnya, iaitu aku lihat Nabi yang zuru ilaihi. Dia tengah tengok Abdurrahman. Dia tengah tengok Abdurrahman. Wa araftu, dan aku tahu annahu yuhibbus siwak. Aku tahu dia suka kayu siwak tu, dia suka. Dia duk pandang Abdurrahman, dia pandang kayu tu lah, kayu siwak tu. Lalu Aisyah kata, faqultu akhudhuhu lak, nak aku ambil ke kayu tu untuk engkau? Akhudhuhu laka. Lalu Nabi SAW memberi isyarat, fa asyara. Nabi SAW memberi isyarat, fa asyara bi ra'sihi, an-na'am. Nabi memberi isyarat dengan kepala dia, maksud dia maulah. Macam tu dia nak ke aku ambil kayu tu? Nabi kata nak. Fatanawaltuhu, lalu aku capailah kayu tu, aku ambil kayu tu. Fashtadda alaihi, lalu aku pun, bila aku ambil tu, aku rasa kayu ni keras, kan? Kayu ni masih baru, keras lagi. Wa qultu, lalu aku pun cakap kepada Rasulullah, ulayyinuhu lak, nak aku lembutkan kayu tu ke? Okey, jadi di sini baru kita boleh faham macam mana nak lembutkan kayu siwak. Kita gosok gigi kan, gigi kita dulu, betul? Takkan kita gosok kat tanah pula nak bagi orang kan. Jadi kita gosok dulu, kita gosok tu. Jadi air liurnya bercampur dengan air liur Nabi, kita faham kat situ. Fa asyara bi ra'sihi, Nabi kata okey, lembutkan. Falayyantuhu, lalu aku lembutkannya. Fa amarrahu, lalu aku jalankannya. Lalu aku pun gosokkanlah giginya. Wa baina yadayhi raqwah, dan di antara 2 tangannya, yakni di hadapannya. Baina yadai, baina di antara yadai, 2 tangan, dan di antara 2 tangannya ada 2 tangan, maksud dia depan Nabi tu ada raqwah. Raqwah ini au ulbah. Raqwah ini bekas daripada kulit, au ulbah bekas daripada kayu.
Yang riwayat hadis ni tadi dia confuse. Ada bekas apa ni? Bekas kulit ke bekas kayu macam itulah. Dia confuse. Okey, yashukku Umar, Umar isikan pada bekas itu air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Okey, dalam lepas dia gosokkan Nabi tu, di depan Nabi tu ada bekas, dan dia bekas yang Umar isikan air. Yang Umar Ibn Khattab isikan air, lalu Nabi SAW celup tangan dia dalam air itu, fayamsahu bihima, lalu dia pun sapukan kedua tangan dia tu ke mukanya, yaqul, seraya dia berkata, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya bagi kematian itu sakarat. Ini perkataan dia tuan-tuan. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya bagi kematian itu sakarat. Sakarat maksudnya kedahsyatannya. Sakarat ni perkataan Arab asalnya. Sakarah maksud dia mabuk. Mabuk. Gula dalam bahasa Arab kita panggil sukar. Apa dia? Sukar. Sukar maksud dia mabuk. Kita mabuk gula kita ni kan, sebab kita suka gula tu. Arab panggil sukar benda tu. Dan dia membuat kita mabuk dengan gula. Okey. Tetapi tuan-tuan, kita juga boleh faham sakarat ini apabila kita ni sakit badan, kita sakit anggota kita lah, tangan ke kaki ke, dia tak sedahsyat kita sakit kepala, betul tak? Sakit kepala ni kita tak boleh buat apa dah. Kita macam Nabi kata sakit nak mati tu macam tu lah. Kita dah sakit sangat, kepala dah tak tahan sangat dah. Inna lil mauti sakarat. Summa nasaba yadahu, kemudian Nabi pun angkat tangannya. Dia angkat tangannya, faja'ala yaqulu, dan kemudian dia berkata, fir rafiqil a'la. Ini hadis yang riwayat yang lain, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Ini adalah perkataan yang terakhir Nabi SAW sebut. Tadi Nabi nak mati kan, wa alhiqni bir rafiq, yani keadaan waktu dia sebelum mati ataupun sebelum wafat. Fir rafiqil a'la, ini adalah perkataan terakhir Nabi SAW sebelum dia meninggal dunia. Jadi mungkin ada kita pernah dengar dulu orang cakap Nabi last kali dia sebut sebelum dia mati, dia sebut apa? Ummati kan. Jadi tak ada, yang tu tak ada di dalam keadaan yang lain, bukan di akhir hayat Nabi, bukan. Di akhir hayat ni hadis dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, fir rafiqil a'la, kepada teman yang paling tinggi, al-a'la. Okey. Hatta qubida, kemudian sehinggalah Nabi sebut tu sehinggalah dia itu dicabut, iaitu dicabut nyawanya, wa malat yadahu, kemudian jatuhlah tangannya. Okey, jadi ini menunjukkan ini adalah keadaan terakhir Nabi SAW sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia. Dan sebahagian para ulama dulu tuan-tuan, seperti diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz dan juga Ibrahim An-Nakhai. Sebelum daripada itu, Ibrahim An-Nakhai adalah tabi'in. Dia kata, aku tak suka kalau aku mati esok tidak ada sakarat dia. Maksudnya terus mati, dia tak suka kalau dia mati nanti terus mati, dia tak suka. Dia suka kalau dia mati ada sakit macam ni, sakarat. Sebab apa? Alasannya itu adalah kafarah yang innahu akhiru ma yukaffaru anhu. Itu adalah benda yang terakhir Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia kan? Jadi jangan kita ingat orang yang teruk mati dia, habislah dia masuk neraka. Tak kan? Allah Ta'ala nak ampunkan dia kali terakhir. Itu pendapat ulama. Tapi Nabi tak adalah dosa tuan-tuan. Tapi nak beritahu, mati tu bila rasa dia memang sakit, rasa dia sangat sakit, sakarat. Jadi itu adalah kisah dia tuan-tuan. Dan di sini kita juga boleh tahu perkataan Nabi yang terakhir adalah fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Itu juga kalau kita selalu sebut tuan-tuan, apa maksud fir rafiqil a'la tadi? Bersama ataupun pada teman yang paling tinggi. Siapa teman tu? Nabi-nabi, as-siddiq, syuhada dan juga salih. Kalau itu harapan kita, itu jugalah perkataan kita yang terakhir, fir rafiqil a'la. Allahumma ghfirli, doa sebelum ni, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Jadi kita berhenti dulu sampai sini. Saya ingat dah masuk dah kan. Sebenarnya. Okey. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada.
Nas'alullah ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.